wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang penonton, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya menyuruh diri saya dan para hadirin sekalian untuk sama-sama kita mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menjadikan kita antara insan yang senantiasa berusaha untuk menjadi manusia yang terbaik dan soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita nak melihat satu tajuk yang berkaitan dengan diri kita, iaitu perkara yang kaitan dengan penguasaan diri. Di antara perkara-perkara yang boleh menjadikan diri kita ini senantiasa berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, iaitulah kita mesti dapat menguasai diri. Kita dapat menguasai diri kita. Dalam surah Asy-Syams ayat 7 hingga ayat 10, Allah Subhanahu wa taala firman, wa nafsin wa Allah Subhanahu wa taala firman, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha qad khaba man dassaha kadzabat thamud bi taghwaha. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Sadaqallahul azim. Di dalam kehidupan ini, insan bertarung dengan dirinya sendiri. Ada kalanya ia menang dan ada kalanya ia kecundang, atau ia tetap dalam pertarungan yang berterusan. Sememangnya pertarungan ini berterusan sehinggalah ajal maut menjemputnya. Jadi manusia ini dia sentiasa berada di dalam ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya. Tidak ada seorang manusia pun yang melalui kehidupannya tanpa ujian. Mana-mana manusia yang menerima ujian daripada Allah, bermakna Allah Subhanahu wa taala
masih lagi mengasihi dan mencintainya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam suratul Mulk ayat kedua, Allah kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan hidup dan mati itu adalah untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, fitnah akan melekat di hati manusia bagaikan tikar yang dianyam secara tegak menegak di antara satu sama lain. Mana-mana hati yang dihinggapi oleh fitnah, nescaya akan terlekat padanya bintik-bintik hitam. Begitu juga mana-mana hati yang tidak dihinggapinya, akan terlekat padanya bintik-bintik putih. Sehinggalah hati tersebut terbahagi dua. Sebahagiannya menjadi putih bagaikan batu licin yang tidak lagi terkena bahaya fitnah selama langit dan bumi masih ada. Manakala sebahagian yang lain menjadi hitam keabu-abuan seperti bekas tembaga yang berkarat, tidak menyuruh kebaikan dan tidak pula melarang kemungkaran. Hadis riwayat Imam Muslim dari dalam pertarungan menghadapi nafsu terbagi kepada dua golongan. Golongan yang pertama iaitulah golongan yang tunduk mengikut hawa nafsu mereka. Golongan ini iaitulah mereka yang hidup dengan keseronokan di atas muka bumi ini dan ingin hidup berkekalan di dunia. Mereka ini adalah orang-orang kafir dan orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Golongan ini melupai kebesaran dan nikmat Allah. Lalu Allah juga membiarkan mereka dan lalu Allah juga membiarkan mereka. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyifatkan mereka sebagai orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud dalam surah Al-Jasiyah ayat 23. Dengan yang demikian, bagaimana fikiranmu wahai Muhammad terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipatuhinya dan dia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuinya bahawa dia tetap kufur ingkar dan dimeteraikan pula atas pendengarannya dan hatinya serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya. Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya sesudah Allah menjadikan dia berkeadaan demikian? Oleh itu, mengapa kamu, wahai orang-orang yang ingkar, tidak ingat dan insaf? Di dalam perkara yang lain, ada para ulama menyebut 3 golongan manusia yang menghuni bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Pertama, iaitulah manusia yang hidup untuk dunia semata-mata. Yang kedua, manusia yang sesat di antara dunia akhirat. Dan yang ketiga, manusia yang menjadikan dunia ini sebagai mazra'atul akhirah. Ladang-ladang untuk bercucuk tanam bagi mengutik hasilnya di akhirat nanti. Golongan yang pertama, seperti mana golongan yang disebutkan tadi. Golongan yang hidup untuk dunia semata-mata. Golongan ini merupakan golongan yang terdiri daripada manusia yang kafir. Mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup mereka ini hanya berkiblatkan dunia semata-mata. Tidak bertuhankan. Seperti mana hidupnya orang-orang kafir
yang menyembah berhala ataupun menyembah agama yang lain ataupun menganut agama yang lain daripada Islam. Orang yang menganut agama yang lain daripada Islam, dia berada di dalam kegelapan. Dia berada di dalam kegelapan. Kerana agama yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah Islam. Firman Allah, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah di atas muka bumi ini adalah Islam. Semua agama yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul alaihi wassalam adalah Islam. Daripada Nabi Adam alaihi salam sehinggalah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya adalah Islam. Agamanya adalah Islam. Jangan kita kata nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain bawa agama apa pula. Tidak. Walaupun Al-Quran menyebut innad dina 'indallahi al-Islam, dan Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan kepada umat akhir zaman, iaitulah umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah bermakna Al-Quran itu hanya untuk umat Nabi saja. Tetapi Al-Quran itu adalah untuk seluruh manusia. Kalaulah ada umat Nabi Adam pun sekarang ini, maka Al-Quran adalah kitab dia juga. Jadi Al-Quran ini adalah kitab akhir zaman yang mengandungi segala tunjuk ajar ataupun petunjuk yang merangkumi keseluruhan hidup manusia, bermula daripada Nabi Adam alaihi salam, umatnya, seterusnya para nabi-nabi dan rasul. Semuanya diceritakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran ini tuan-tuan, Allah SWT yang memeliharanya, bukan makhluk yang pelihara. Allah SWT menyebut sini Al-Quran, Allah kata, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memelihara Al-Quran. Kitab-kitab yang sebelum daripada ini diturunkan oleh Allah, Allah tidak memeliharanya. Maka mudah kitab-kitab ini diubah penulisannya oleh rahib-rahib dan ketua-ketua agama mereka, Yahudi dan Nasara, mengubah kitab-kitab daripada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam mengikut kesesuaian hawa nafsu mereka. Tetapi Al-Quran, di mana makna Al-Quran itu al-mu'jiz bi suratum min, yang menjadi mukjizat kepada surah ataupun sesuatu perkara yang bi suratum minhu, menjadi mukjizat pada tulisan-tulisan yang lain. Al-Quran ini adalah mukjizat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana mukjizat itu sampai sekarang masih lagi berada bersama-sama dengan kita. Nabi SAW telah wafat meninggalkan kita, dan mukjizat Nabi yang masih lagi bersama dengan kita insya-Allah sampai hari kiamat nanti, iaitulah Al-Quran, kalamullah. Al-Quran ini adalah satu-satunya mukjizat tinggalan Nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk kita bagi mengikutinya, menjadi pedoman dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Golongan yang kedua, kata para ulama, iaitulah mereka yang sesat antara dunia akhirat. Golongan ini iaitulah golongan yang mereka ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama. Tetapi keimanan mereka itu ada waktu pasang, ada waktu surutnya. Begitu. Ada ketikanya mereka beribadah dan ada ketikanya mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua ini juga pernah disebut oleh para ulama, iaitu
golongan yang bermujahadah dan bertarung menentang hawa nafsu. Ini ada satu lagi golongan yang disebut oleh para ulama. Dalam menentang hawa nafsunya, ada kalanya golongan ini mencapai kemenangan dan ada kalanya mereka kecundang. Begitu nah. Apabila terlibat dalam kesalahan, mereka segera bertaubat. Begitu juga bila mereka melakukan maksiat, mereka segera sedar dan menyesal serta memohon keampunan dari Allah. Ini satu golongan. Satu golongan lagi yang disebut ulama, mereka ini sesat antara dunia akhirat, iaitu mereka yang tidak mengetahui nilai dunia dan nilai akhirat. Paginya solat pukul 9, kedai sport Toto buka, pergi beli nombor ekor. Ini golongan yang sesat. Nak beli nombor ekor tu pun baca bismillah. Bismillah. Kalau nombor tak kena, Allah. Silap satu nombor. Aku memang nak letak dah nombor ni. Allah silap betul. Allah juga. Kalaulah menang naik nombor, alhamdulillah, syukur pada Allah dapat rezeki. Ambil duit pergi bagi kat imam masjid, imam surau, sedekah. Inilah golongan yang disebut oleh para ulama yang sesat antara dunia akhirat. Sebab apa tuan-tuan? Kejahilan mereka tentang nilai dunia dan nilai akhirat. Kejahilan mereka tentang agama dalam diri mereka. Dan golongan ini akidah mereka akidah yang longgar. Akidah yang longgar. Akidah yang tidak bersandarkan daripada aqaidul iman yang sebetul-betulnya. Tidak bersandarkan di kefahaman yang sebenar-benarnya terhadap akidah kalimat tauhid yang diucapkan hari-hari. La ilaha illallah. La ilaha illallah tu makna la mawjuda illallah. Mereka tidak memahami kalimah la ilaha, tuntutan kalimah itu. Menyebabkan mereka sesat di antara dunia dan akhirat. Balik pada golongan yang kedua yang disebut tadi, iaitulah mereka ini ada satu golongan, walaupun keimanan mereka pasang dan surut, tetapi golongan ini sedar, cepat sedar. Ada masa mereka melakukan amal kebaikan. Ada masa mereka melakukan maksiat. Tetapi setelah mereka melakukan maksiat, mereka sedar kepada Allah Ta'ala di atas dosa-dosa yang mereka buat. Ini juga satu nikmat Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan, kita ni kalau Allah Ta'ala bagi kepada kita kesedaran, itu adalah satu nikmat yang paling besar dalam diri kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam surah Al-Imran, ayat 135, Allah Ta'ala kata, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ إلى آخر الآية. Yang maksudnya, dan juga orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau menganiayai diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah, lalu memohon ampun akan dosa mereka, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedangkan mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Ini satu golongan yang disebut oleh ulama, iaitu mereka yang bermujahadah dan bertarung menentang hawa nafsu. Ini golongan yang terpuji. Mereka tahu mereka banyak dosa. Mereka tahu dosa minum arak itu haram, tetapi kadang-kadang mereka buat juga. Apapun tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada seorang manusia pun melainkan Nabi dan Rasul yang apabila dia bangun di hadapan Allah Ta'ala nanti, dia tidak membawa dosa. Semua manusia akan bawa dosa, melainkan Nabi dan Rasul. Cuma nilaian dosa itu mungkin berbeza di antara seseorang dengan seseorang yang lain. Ada orang yang bawa dosanya banyak, ada orang yang bawa dosanya sikit. Cuma dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manusia kena selalu minta kepada Allah
supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Kata Nabi SAW, sebaik orang yang melakukan dosa, iaitulah mereka yang bertaubat daripada dosa mereka. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Jadi dosa itu satu perkara yang biasa di dalam diri seorang manusia. Kata Nabi, setiap manusia itu khata'un. Setiap manusia itu akan melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah mereka yang bertaubat daripada segala dosa-dosa mereka. Jadi nak merasai perasaan berdosa itu bukan semua orang dapat, tuan-tuan sekalian. Sebab kalau Allah Subhanahu Wa Taala dah benci seseorang manusia itu, tuan-tuan, Allah Taala akan istidrajkan dia. Orang-orang yang Allah Taala istidraj ni adalah mereka yang berkali-kali Allah Subhanahu Wa Taala beri ujian kepada dia agar mudah-mudahan dia bertaubat daripada jalan Allah, jalan maksiat itu. Tetapi dia meneruskan juga jalan tersebut tanpa mau kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan dia dalam keadaan kesesatan begitu sehinggalah dia mati. Ini yang kita bimbang para hadirin sekalian. Seterusnya, sehubungan dengan pengertian inilah diriwayatkan satu kisah oleh Wahab bin Munabbih yang mengatakan, sesungguhnya Iblis pernah bertemu dengan Nabi Allah Yahya bin Zakaria alaihi salam. Lalu Nabi Zakaria alaihi salam berkata kepada Iblis, ceritakan kepadaku tabiat perangai manusia menurut pandangan kamu. Yang ni, Iblis dah pecah rahsia, tuan-tuan sekalian. Kita mau dengar benda ni baik-baik, tuan-tuan, bagi seorang manusia. Sebab Iblis dah pecah rahsia dah ni. Apa yang dikatakan tabiat perangai manusia ni. Pertama, kata Iblis, golongan pertama dari manusia ialah seperti kamu ini. Iblis kata golongan pertama di kalangan manusia ni seperti kamu, iaitu para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Mereka ini terpelihara daripada kejahatan dan dosa. Satu golongan manusia seperti para Nabi dan Rasul. Mereka ini di kalangan manusia yang terpelihara dosa mereka. Mereka tidak pernah melakukan dosa dan maksiat. Maksum mereka ini. Terpelihara daripada dosa dan maksiat. Itu satu golongan manusia. Yang kedua, Iblis kata golongan yang kedua adalah mereka yang berada dalam genggaman kami. Sebagaimana bola berada di tangan anak-anak kamu, mereka menyerah diri mereka bulat-bulat kepada kami. Siapakah itu? Tepuk dada, tanya iman sendiri-sendirilah. Siapakah golongan yang Iblis kata golongan adalah golongan yang kedua, itu mereka yang berada di dalam genggaman kami. Allahu Akbar. Wal'iyazubillah. Kita harap kita bukanlah golongan itu. Orang yang berada dalam golongan genggaman Iblis ini, dia ni susah untuk kembali kepada jalan Allah Ta'ala. Dia kena bermujahadah sungguh-sungguh lah untuk keluar daripada jalan ini, genggaman Iblis ini. Agak sukar kalau dia mengambil mudah jalan untuk keluar daripada genggaman Iblis ini. Kerana apa, tuan-tuan? Kalau kita mati sedangkan kita berada di dalam genggaman Iblis ini, ditakuti, kita dibimbangi, kita di akhirat nanti akan termasuk daripada golongan orang-orang yang rugi, yang akan berada di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidak selama-lamanya, satu hari nanti kita mungkin akan dikeluarkan. Itu bergantung kepada akidah kita, bergantung kepada keimanan kita. Kalau kita nak kata, kalau orang tu suka sangat buat maksiat, kita pesan beginilah. Kalau nak buat maksiat juga, buatlah. Jangan buat sikit-sikit, buat banyak-banyak. Pasal kalau akhirat esok duduk dalam neraka, puas hati. Contoh. Nak makan rasuah, jangan makan RM5, makanlah 50 juta, 100 juta. Kalau duduk dalam neraka esok, puas hati. Gitu. Cuma
Jangan syirik ya pada Allah Ta'ala. Kalau syirik pada Allah, dalam neraka selama-lamanya. Diriwayatkan Nabi SAW cerita tentang golongan ada seorang manusia yang beriman kepada Allah. Dia antara manusia yang terakhir keluar daripada api neraka. Dibentangkan kepadanya kitab amalannya. Tidak ada satu pun kebaikan yang dia buat. Maka Allah Ta'ala tanya kepada dia, apakah kebaikan yang kau buat atas dunia ni? Apa pun tak ada langsung ni kebaikan. Hang buat apa atas dunia? Dia kata, begitulah ya Allah, apa yang aku telah buat atas dunia. Kau lihatlah sendiri. Memang tidak ada kebaikan yang aku buat. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat-lihat lagi kebaikan kut-kutlah ada mana tahu. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat melihat kalimah la ilaha illallah yang berada di dalam diri dia. Mana dia tak syirik pada Allah. Ditimbang kalimah la ilaha illallah itu, ternyata kalimah itu lebih berat daripada kejahatan yang dia buat. Maka dia Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Kemudian golongan yang ketiga, kata Iblis, iaitulah golongan yang ketiga, golongan yang sangat sukar untuk kami kuasai mereka. Kami menemui salah seorang dari mereka dan kami berjaya memperdayakannya dan mencapai hajat kami. Tetapi ia segera memohon keampunan bila ia sedar, dan dengan istighfar itu rosaklah apa yang kami dapati darinya. Maka kami tetap tidak berputus asa untuk menggodanya dan kami tidak akan mendapati hajat kami tercapai. Ini golongan yang disebutkan tadi, golongan kedua itu yang golongan yang bermujahadah. Golongan yang bermujahadah dan bertarung menentang hawa nafsunya. Jadi sekurang-kurangnya kita jadilah golongan yang ketiga pun dah alhamdulillah. Biasalah. Kita akan senantiasa melakukan dosa pada Allah Ta'ala. Sama ada dosa, kalaupun dosa yang sedar kita tidak lakukan, kita takut kita melakukan dosa yang kita tidak sedar. Itu kita takut. Kita buat dosa tapi kita tak sedar, itu adalah satu dosa. Sebab itulah manusia jangan merasa diri dia ini tidak pernah melakukan dosa. Kalau dia merasai diri dia tidak pernah melakukan dosa, itulah antara orang yang banyak sekali berdosa. Itu orang yang paling banyak dosa. Pasal dia anggap diri dia ni maksum, dia berbangga dengan diri dia kan tiap melakukan dosa pada Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi SAW pun memohon ampun kepada Allah SWT. Apatah lagi Nabi yang maksum pun mohon ampun pada Allah Ta'ala. Apatah lagi kita umat Nabi yang tidak terlepas daripada melakukan salah dan silap dosa kepada Allah Ta'ala, kena banyak istighfar kepada Allah. Sudah memadai bila kita mengucapkan astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allah akan ampunkan segala dosa kita. Allah kata dalam Quran surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang syirik kepadanya, tetapi akan mengampunkan dosa yang selain daripada itu. Orang yang syirik kepada Allah Ta'ala, Allah tidak akan mengampunkan dosanya. Diriwayatkan Nabi cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam di akhirat nanti akan didatangkan kepadanya ayahnya, Azar. Ayah Nabi Ibrahim ini kafir, tuan-tuan. Pembuat berhala. Nabi Ibrahim kata kepada ayahnya, itulah ayah. Dulu saya dah ingatkan ayah supaya ikut saya, ayah tak mau ikut. Sekarang apa dah jadi? Ayah dah berada di dalam neraka Allah. Kemudian ayah Nabi Ibrahim kata, engkau mohonlah ampun kepada Allah. Hari ni aku nak ikut engkau, wahai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim minta dekat Allah Ta'ala untuk ampunkan ayahnya. Allah SWT kata kat Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, tidakkah engkau mengetahui bahawasanya aku
aku sekali-kali tidak akan mengampunkan dosa orang yang syirik kepada aku. Dan aku akan mengampunkan dosa selain daripada itu. Allah dah ingatkan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun akur akan apa yang telah diperkatakan oleh Allah SWT. Tengok, bab syirik pada Allah ni, Nabi dan Rasul mohon pada Allah pun Allah Ta'ala tak bagi, tuan-tuan. Tapi kalau bab dosa-dosa yang lain, Allah Ta'ala sanggup untuk mengampunkan. Tapi kalau bab syirik, memang no way Allah Ta'ala. Sebab itulah, berada semua, kita ni bersyukur pada Allah SWT kerana Allah SWT menjadikan kita orang Islam. Nah, kemudian kita lahir pula daripada kalangan ibu bapa yang Islam. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita hidup dalam beragama. Ibu bapa kita hantar kita ke sekolah-sekolah agama untuk mengenali agama dan sebagainya. Sehinggalah sampai saat dan ketika ini, perhatian semua, kita masih lagi beriman kepada Allah. Cuma kadang-kadang kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Sebab itulah manusia akan senantiasa memohon ampun kepada Allah Taala agar Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, itulah dua golongan yang disebut oleh para ulama yang menghuni muka bumi Allah SWT ini. Mudah-mudahan golongan-golongan ini yang seperti mana yang kita sebutkan tadi, golongan yang dapat menguasai dirinya daripada hawa nafsu, dapat menguasai. Walaupun kita tidak boleh nak menguasai keseluruhannya, tetapi kita mesti ada usaha, mujahadah kita kena ada, perjuangan kita bertarung menentang hawa nafsu itu kena ada. Menentang nafsu, tak boleh nafsu, mestilah kena ada nafsu makan, nafsu itu. Hawa nafsu yang tidak boleh ada dalam diri kita. Kerana hawa nafsu ini penggeraknya adalah syaitan dan iblis. Begitulah. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan perkongsian kita sesingkat ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi diri saya dan juga bagi para hadirin dan penonton sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memelihara kita dan menunjuki kita ke jalan yang benar dan lurus. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati pertemuan kita pada kali ini. Sekadar itu sahaja perkongsian saya. Mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah, tidak baik silap saya. Mohon ampun dan maaf kita kasar bahasa dan sebagainya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.